Kadang-kadang kita tekan atau tekan dia royak. Lepas tu kemudian dia menafikan pula sebab memang tidak. Dia kata gitu tu, dia akui semua kita tanya tu sebab dia nak melepaskan diri dia daripada kesakitan. Kena beringat juga, ada juga kadang-kadang gitu. Misalnya polis kadang-kadang dah tekan sangat, dia pun mengaku tu sebenarnya kalau dia tak mengaku bahaya. Mana pengakuan itu tidak semesti betul lagi. Tak mesti betul. Nabi SAW tak apa dia Nabi, dia tahu dia betul tu. Ketika dia kata betul, kamu bahaya dia. Ketika dia kecek pelawak, kamu pukul dia. Ketika dia benar, kamu pukul dia. Ketika dan kamu lepaskan dia ketika dia berdusta dengan kamu. Begitu. Lepas pada tu Nabi SAW pun kata, Nabi SAW pun kata, ini benda yang pelik. Inilah mukjizat Nabi SAW. Dia pun kata, sini, kata dia. Dia tunjuk, sini, orang ni rebah sini. Mana matilah. Buat kafir tu lah dia sebut. Beberapa orang ni sini, dia tunjuk. Orang ni sini. Anas kata tak lari. Hak mana-mana mati, misalnya dia kata Abu Jahal kan memang mati kan dalam perang Badar tu. Abu Jahal sini, memang situ. Orang ni sini. Apabila berlaku perang lepas pada tu, memang situ. Itu benda yang pelik. Benda yang pelik berlaku. Sebagai mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah. Kemudian Fath Makkah, pembukaan Mekah. Jadi ceritanya ini semasa zaman pemerintahan Sayyidina Muawiyah lah. Dia duduk di Syam. Ataupun ketika dia tidak memerintah lagi, ketika dia jadi gubernur. Ketika dia bukan khalifah tetapi dia sebagai amir. Boleh jadi juga. Lebih sesuainya dia pada ketika itu sudah jadi khalifah je. Menasabah lah kalau orang dalam bentuk rombongan pergi nak jumpa dengan dia. Jadi termasuklah Abu Hurairah. Cerita di sini Abdullah bin Rabah ni dia sekali dalam rombongan nak pergi jumpa dengan Muawiyah pada bulan puasa kata dia. Jadi dalam perjalanan tu masing-masing hari ni orang ni buat, bukan perjalanan tu jauh. Jadi orang ni buat, dia kata hak paling banyak benarnya hak jemput orang ni, jamu orang ni Abu Hurairah jamu semacam dia. Mana sahabat-sahabat ni sifatnya murah orangnya. Tu hak kita dapat ambil selalu. Sahabat-sahabat ni sifatnya murah. Abu Hurairah tu kan dia pernah lapar kan, kebulungan sampai pesat. Dia tahulah maknanya masalah lapar ni dia faham benar. Dengan sebab tu bila dia senang, memang dia lagu tu lah. Amalan dia dalam perjalanan pun dia gitu. Aku pun kata, mana dalam hati akulah, kata Abdullah bin Rabah perawi ni, dia kata orang semacam duk buat, kita lah kata nak buatnya. Aku pun panggil. Okay. Lepas pada tu minta siapa-siapa lah anak buah dia buat makanan. Lepas tu aku jumpa dengan Abu Hurairah petang tu, aku pun kata jemput makanlah rumah tempat kita. Tempat lah, bukan rumah, bukan dalam perjalanan di sini. Jadi bila dia berhenti tu kat pasal kemah, itulah maksud. Kalau nak kata rumah pun lagu itulah, mana tempat tinggal dia. Abu Hurairah kata dah ke dia, dah ke awak sekali ni. Dah ke awak. Mana tak dah saya panggil, dah ke awak. Sabak tani, engkau telah mendahuluiku. Kira-kiranya Abu Hurairah nak panggil dia lah. Yalah kata dia, tak apa saya panggil mereka. Lepas tu pergi duduk. Duduk situ. Abu Hurairah duduk. Dia pun kata, Abu Hurairah pun kata dalam hadis ni, dalam hadis kemudian tu Abdullah tu yang minta je dengan Abu Hurairah biar royak apa-apa hadis. Abu Hurairah kata, nak aku ceritakan kepada kamu hadis kamu ni puak-puak Ansar. Mana boleh jadi hak generasi baru ni tak tahu ayah dia, tok dia dulu lagu mana. Dia nak cerita kisah tu lah ni, kisah puak-puak Ansar ni lagu mana, istimewa sangat puak-puak ni. Dia nak royak. Kemudian dia pun ceritalah, cerita Fath Makkah. Dia kata Rasulullah SAW hari ke Mekah, lepas tu Rasulullah SAW bila nak pergi perang ni, dia pakai dia ada strategi dia ada sistem perang dia, dia ada sistem perang dia ada kaedah dia. Tapi iyalah, kita mudah-mudahan akan datang, mudah-mudahan akan ada dalam bahasa kita ni pun. Tetapi hak anda tahunya dalam bahasa Urdu sangat banyak dia khusus-khusus ni. Misalnya polisi
luar negara, pemerintahan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, khusus hak tu saja. Diplomasi Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak tu saja. Taktik perang Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak tu saja. Khusus bahagian tu. Lepas tu rombongan yang datang kepada Nabi ni banyak, dia kumpul hak tu saja, bicara hak tu saja, bahas tu saja. Oh, sangat bagus. Politik Nabi sallallahu alaihi wasallam, kehidupan ekonomi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, banyak sangat buku-buku yang seumpama itu. Strategi perang Nabi. Dia ada suku-suku tu. Tapi dalam bahasa kita setakat ni tak ada. Dalam bahasa Arab banyak. Dalam bahasa Urdu pun banyak. Dalam bahasa Melayu tak ada mana khusus-khusus. Misalnya ucapan Nabi saja, berupa ucapan dia saja, suku. Surat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahas tu saja, suku. Kalau boleh buat gitu kan kita nampak. Seolah-olahnya kita baca semua tu nampak. Sebab kita duduk zaman tu nampak belakang cara dia. Pasar-pasar tempat zaman Nabi, kedai-kedai lagu mana, tempat mana dia royak belakang. Itu kita suku. Kalau ada lagu tu kan teranglah nampak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia nak pergi, dia ada cara dia. Ni dia ada sayap kanan, ni sayap kiri. Dia panggil hak ni jantung, hak ni betih, hak ni kepala. Ni dia ada tu dalam strategi perang dia. Begitulah. Tak apalah tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ada dalam satu pasukan, dia pun tengok aku, dia pun panggil Abu Hurairah. Saya, kata dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ayat dia suruh panggil puak-puak Ansar lah, tapi suruh panggil ni dalam keadaan basic lah, jangan jangan dengar-dengar. Panggil tu, panggil biar puak-puak Ansar saja, tak saya orang lain. Mari jumpa dengan aku. Sebentar dia pergi panggil, mereka tu mengurumuni Nabi, duduk sekeliling Nabi. Nabi, orang-orang Quraisy Nabi tahu dah. Sudah dia kumpulkan daripada macam-macam kabilah ni, sikit sikit macam-macam. Kumpulkan hak orang biasa, pengikut dia. Puak-puak dia kata, pun takut juga. Kita hantar puak-puak ni dulu, tengok, kata dia. Anak-anak buah ni dulu, kita tengok. Kalau dia boleh menang, dia boleh nampak sedap, kita kau gila alik belakang, kata dia. Pembesar dia tu. Tapi kalau puak-puak ni kena, kata dia, kita pakai ngaku kalah selalu lah, kata dia. Gitu cara dia. Kita dia nak gapo kita bui. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tanya puak-puak Ansar, kamu tengok dah puak-puak Aubas ni, kumpulan ni. Lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun isyarat dengan tangan dia, tengok dah puak-puak tu. Maknanya mestilah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia ada pengintip, dia pergi tengok lagu mana. Maknanya puak-puak ni sepakat. Maknanya bersatu padu sungguh ni. Puak-puak kamu, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, jumpa dengan aku di Bukit Safa. Moga akan pecah ni ikut ni, kita akan jumpa sana, kata dia. Kami pun pergilah. Tak ada seorang pun daripada kami jumpa siapa-siapa pun bunuh. Jadi boleh kau orang Islam saja. Tak ada ke puak dia. Dan puak dia tak ada mengarahkan kepada kami apa-apa senjata. Acu nak akak dah puak kita. Acu nak akak pedang dah ke puak kita. Gitulah kira-kira je. Tak ada akak puak tu. Abu Sufyan pun mari. Mana Abu Sufyan ni, mana dia Islam dah pada ketika tu. Itu dia. Inilah hadis, inilah menafikan, menolak pendapat orang-orang yang mengatakan Abu Sufyan ni baru Islam pada hari pembukaan Mekah tu. Dia tak buka lagi, dia boleh pergi jumpa dengan. Kalau dia musuh, dia jadi kepala puak-puak tu. Hak kepala tadi itu perang Badar hak tu. Ni parti Mekah dah ni. Macam mana dia boleh pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam royak gitu. Kalau lagu ni habislah, kata dia, puak-puak Quraisy. Kalau cara kawan dah suruh hapuskan, habis kalau lagu ni, tak ada Quraisy lah lepas ni. Dia kata Nabi SAW mana ambil kira Abu Sufyan. Takkan kalau dia tu sebagai kepala orang-orang kafir nak ambil kira. Cara apa? Siapa? Dia tu kena igak dulu lagi. Mari, lagu mana? Sebab itulah orang yang mengatakan Abu Sufyan itu baru Islam pada Fatih Makkah, tak betul. Hak ni, hak betul.
Abu Sufyan boleh pergi jumpa dengan Nabi, royak ke Nabi. Nabi pakah hak dia. Lepas pada hak dia kata begitulah, Nabi kata, sesiapa yang masuk dalam rumah Abu Sufyan, moga Abu Sufyan tu siapa? Tua dia kan? Orang yang mulia. Nabi SAW nak menunjukkan kelebihan Abu Sufyan pada orang ramai ni pada ketika ni. Istimewanya tua dia. Betul lah dulu dia memang ketua orang kafir, tapi sekarang lagu lain dah. Siapanya ada jaminan, padahalnya rumah Abu Sufyan tu tinggal dah. Siapa dia masuk dalam tu selamat, tidak akan diganggu lagi. Mana hak kata kalau nak hapuskan itu, hak mana nak perang sajalah, hak mana melawan. Kalau hak masuk dalam rumah Abu Sufyan selamat. Kalau hak masuk dalam rumah dia kocip itu selamat juga. Mana tidak lawan lah tu. Ada beberapa tempat dia sebut. Masuk dalam Kaabah selamat juga. Maknanya rumah Abu Sufyan tu letak tarah. Maknanya hebat tu. Abu Sufyan tu lagu lain dah tu pada ketika tu. Tiba-tiba Puak Ansar ni pun berasa sedih lah juga. Bila Nabi tadi dia kata hapuskan. Boleh jadi Nabi maksud tu hapuskan. Hak mana perang dah. Tapi dah nampak ni ramai dah ni mati ni. Puak-puak Quraisy ni, Abu Sufyan pun bimbang juga. Sebab Quraisy ni kan, Nabi kata dah kan akan datang ni, akan main peranan yang besar. Jadi kalau lagu ni, lagu mana? Dia faham gitulah. Dia pun sebut kepada Nabi. Nabi SAW pun penjelaskan lah hak maksud, dia lebih jelas. Puak-puak Ansar ni pun nak mikir lagu mana lagu ni. Boleh jadi dia silap faham dengan hak tadi, suruh bunuh habis. Padahal Nabi tak habis lagi cerita. Sedang molek Abu Sufyan mari royak lagu tu. Dia pun katalah. Jadi puak-puak Ansar ni kata, nampaknya dia ni sudah kenal pula ke negeri dia ni. Sudah kenal suka pula dengan negeri dia ni. Tak lama kan dia duduk sini pula, pakar duduk sini. Lepas tu dia ni berasa kesian dah pula pada puak-puak dia ni. Puak-puak Ansar tu duduk kecil. Abu Hurairah kata, wahyu pun mari. Wahyu mari. Jadi wahyu mari, dia kata puak-puak kita ni tahu belakang dah. Kalau wahyu mari lagu mana Nabi, kita faham belakang dah. Dan bila wahyu mari selagi tak habis, puak-puak kita tak akak mata. Tu kata kata ni Abu Hurairah. Wahyu mari. Wahyu gam dia. Wahyu mana? Ayat Quran kau tidak? Tidak ayat Quran sini. Ini menunjukkan wahyu tu hak turun kepada Nabi tu bukan Quran saja. Gapa dia wahyu? Inilah Nabi royak. Mu kata gini-gini. Mana ada dalam Quran? Mu kata gini-gini kan tadi. Aku ni sudah jadi kesian dah kepada puak-puak aku. Aku ni sudah jadi kenal kau dah ke negeri aku semula. Mu kata gitu? Betul puak-puak. Puak Ansar kata. Tu betul. Maknanya Nabi tahu mana? Turun wahyu saat ni. Itulah wahyu. Hadis itulah. Ini menunjukkan hadis itu adalah wahyu. Puak-puak anti hadis yang mengatakan hadis ni tidak wahyu, itu tak betul. Dia tak erti. Ni dalam hadis ni, mana ada ayat Quran? Tak ada. Kalau wahyu tu maksudnya ayat Quran saja, sini tak ada. Hak adanya itulah Nabi tahu. Hak demo tu kecil. Dia pun kata, demo tu pun akui. Nabi SAW pun kata, kalla. Kalla di sini bukan makna tidak, bukan makna nafi, tapi dengan makna haqqan, benar. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Apa Nabi kata begitu? Pasal dia tahu hak orang duduk bisik di belakang dia. Lepas tu dia mahu tu akui hak Nabi tahu betul. Betul. Benarlah aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Maknanya aku tahu tu melalui wahyu. Kalau tidak, orang biasa mana boleh tahu lagu tu. Itu dah. Itulah bukti kebenaran bahawa aku ini adalah hamba Allah dan Rasulnya. Tapi hamba Allah tu ada sama. Maknanya Nabi tahu ni tidak tahu diri. Allah SWT beri tahu. Aku telah berhijrah kerana kepada Allah dan kepada kamu, ke negeri kamu. Kamu tak usah bimbang, kata dia. Hidup aku di tempat kamu, mati aku di tempat kamu juga. Tu kelebihan Ansar, kelebihan Madinah. Sebab itulah Imam Malik kata Madinah lebih lagi pada Mekah, kata dia. Sebab apa? Tubuh Nabi duduk di bumi Madinah. Nabi tak pilih Mekah. Kalau Kaabah tu mulia, Nabi lebih mulia lagi daripada Kaabah, kata dia. Imam Malik kata lebih lagi Madinah.